Okey, faedah kawalan lampu isyarat. Okey, sistem lampu isyarat jika dipasang dan dikendalikan dengan betul boleh memberikan satu atau lebih daripada kebaikan berikut. Meningkatkan kapasiti persimpangan. Okey. Yang kedua, mengurangkan bilangan pergerakan bercanggah. Okey, pergerakan bercanggah ni conflicting moment, conflicting point. So kita tak tengok apa yang dimasukkan persimpangan bercanggah sekejap lagi. Meningkatkan keinginan pemandu ketika melalui persimpangan. Of course, kalau keyakinan dari segi keselamatan lah. Okay. Menyediakan pergerakan kenderaan yang teratur ketika melalui persimpangan. Kalau kita follow rules, of course dia akan jadi teratur. Kalau tak ikut rules, lampu merah pelanggar memang tak akan teratur sampai bila lah. Penyelarasan lampu hijau, beberapa persimpangan di sepanjang jalan utama boleh menyediakan aliran lalu lintas yang berterusan, terutamanya dalam kawasan bandar yang mana lampu isyaratnya memang berhampiran lah. Okay. Kriteria jalan bandar tu sendiri di lampu isyarat less than 3 km antara satu sama lain. Less than 3 km boleh jadi 500 km sebagainya, 500 meter sebagainya. Sebab apa? Dia melibatkan storage kan. Kalau storage dia tak banyak kan. Kalau kita tak buat penyelesaian, kita tak selaraskan lampu hijau dia, kita akan tengok walaupun lampu hijau kita tak boleh pergi sebab storage untuk berikutnya kecil. Okey. Dan sepatutnya PBT dia selaraskan lampu hijau ni lah. Okey. Dan bila ada lampu hijau dia akan mewujudkan apa yang kita bagi sebagai green wave. So banyak PBT yang dah sangat celik tentang ni untuk buat green wave ni. Walaupun memang ada kelemahan lah. Setiap perkara tu bukan ada, setiap perkara tu mesti ada kelemahan dia lah. Kelemahan dia untuk kita atasi lah. Tempoh masa lengah meningkat secara keseluruhan di persimpangan. Okay. Terutama sekali ketika keadaan lalu lintas di luar waktu puncak. Okay. Ini untuk masa tetap. Okay. Lampu isyarat masa tetap. Okay. Lampu isyarat ada dua, nanti kita tengok. Okay. Yang biasanya adalah masa tetap. Tapi sekarang ni semuanya dah actuated. Kalau awak perasan di persimpangan tu ada macam garis untuk diamond tu, itu adalah sensor. So dia akan based on ada kenderaan atau tak ada kenderaan, akan tukar pasal lampu isyarat dia. Okay. Kalau masa tetap ni susah sikit. Bila setiap masa tetap lah, tengah malam pun sama juga kan. Tengah malam tak ada kereta pun kena berhenti lama sebagainya. Ini adalah dia meningkatkan kelengahan lah. Boleh mengganggu aliran beransur lalu lintas di atas saluran tertentu, menyebabkan kelengahan yang meningkat dan banyak berhenti. Kemungkinan peningkatan keadaan kemalangan tertentu. Okay, rear end collision terutamanya ada yang tengok lampu kuning, dia ada yang nak mecut, ada yang tengok lampu kuning dia nak berhenti. Okay. Kalau pergi dekat tempat yang mana jalannya pendek, kat mana tempat jalan pendek? Dekat pulau-pulau lah kan. Kadang-kadang kita pergi situ, kita nampak lampu kuning, kita jalan, tapi orang dia sanggup tunggu nak tu kalau merah dia dah start nak berhenti. Sebab kalau tanya pengalaman saya lah kan? Jangan mention pulau mana kan. Kalau nak tahu orang tu orang tempatan ataupun orang luar, tengok dekat lampu isyarat, dekat lampu isyarat lah. Dia belum, kalau kuning tu memang dia akan berhenti sebab jalannya pendek kan. Buat apa kau nak rushing kan. Jadi kalau orang tak biasa, kalau kita dah biasa dengan jalan yang banyak ni, kita akan pecut. Okay, ini yang menyebabkan berlakunya rear end collision. Okay. Satu nak berhenti, satu nak memecut. Langgar lampu, langgar belakang. Pelanggaran sisi juga boleh berlaku. Okay, apabila kenderaan melanggar lampu isyarat dengan anggapan tiada kenderaan lain pada waktu puncak, ya, ini memang sangat-sangat, ini kes ni memang sadis lah. Kalau langgar sisi ni kan, memang banyak awak boleh tengok video, cari YouTube macam mana. Tambah lagi kalau yang melanggar tu adalah lori ya. Lori langgar motor ke, lori langgar kereta kecil ke, habis. Okey, jenis lampu isyarat ada dua, masa tetap dengan masa berubah-ubah. Masa tetap, dia tetaplah satu sistem mana tempoh penyalaan hijau dan tempoh masa kitaran ditetapkan. Perjalanan sistem penyalaan lampu adalah tetap, tapi boleh diubah ikut keperluan. Dia akan ubahlah dekat
kena ubah manually lah. Kemudian masa berubah ada dua jenis, ada pergerakan kenderaan. Okay, ada pergerakan kenderaan, dia ada alat pengesan yang saya cerita tadi, ada sensor dipasang di lengan jalan. Melalui sistem ini nyala hijau bagi satu fasa diteruskan hingga ada permintaan yang dikesan oleh alat pengesan. Okay. Satu lagi adalah penyelarasan di pusat kawalan. Okay. Di Kuala Lumpur, Rumah Kelang. Walaupun dia dah tetapkan, tapi dia boleh tukar di pusat kawalan dia, di Transportation Management Center di Bukit Jalil. Dia boleh tukar hijau ke nak lama ke hijau sebagainya. Di Singapura pun saya dengar, saya tak tahulah orang cerita, pun pakai penelasan pusat kawalan. Sebab ini yang paling efektif sekali lah. Ialah on time lah. Ialah real time punya keadaan trafik. So kalau orang kata pagi atau petang banyak kenderaan, tapi kadang-kadang tak juga kan. Jadi real time, kalau orang tu boleh kalau ada yang daripada control room boleh tengok, okay, ada keperluan dia akan bagi hijau lebih, jalan ni tak ada, dia akan pendekkan masa hijau dan sebagainya. Ini lagi efektif. Fasa lampu syarat, ini yang kita panggil fasa. Kalau nak lukis gambar raja fasa atau raja fasa, inilah dia. Dua fasa maksudnya walaupun crossroad macam ni, okay, dia pada satu masa dia akan menakkan pergerakan daripada utara dan selatan. Kita panggil utara dan selatan lah. Okay, bila utara selatan ni kita stopkan dia, okay, akan bagi pergerakan pada timur dan barat. Tapi kita kata macam mana ni yang membelok ni? Ini dia kata pandai-pandai lah kan, pandai-pandai adjust. Okay, ini mungkin jalan dua fasa ni mungkin tempat yang tak banyak kenderaan, yang mana ataupun tak banyak kenderaan yang nak membelok. Okay, nak membelok. Kadang-kadang PBT sengaja biarkan, walaupun memang ada konflik, orang akan komplain dan sebagainya, sengaja biarkan dua fasa. Sebab apa? Macam saya cakap pasal kes determent tu, maksudnya dia akan mengubah bukan mengubah sikap. Maksudnya kalau orang tu tahu dia nak belok, dia takkan lalu dekat simpang ni lah. Dia akan pergi cari, mungkin daripada mana mungkin ada simpang lain yang boleh mudah untuk dia belok. So dengan secara sendirinya melatih orang yang nak membelok yang ada konflik ni, dia tak lalu lah persimpangan ni. So dua fasa. Okey, kalau empat fasa atau berasingan, separated, okey, separate fasa macam ni lah. Kalau ada empat, mula kita bergerakan daripada sini, daripada utara, daripada barat, daripada selatan, daripada timur. Okey, ini paling selamat sebenarnya. Kalau pandangan road safety engineer, ini paling selamat. Tapi kadang-kadang macam tak ekonomi. Sebab apa? Kalau awak tengok yang membelok ni, kadang dia tak buat membelok lah. Dia akan buat straight dan belok ke kiri. Kemudian yang ni boleh berjalan straight dan belok ke kiri. Kemudian membelok ke kanan, dia akan bagi satu fasa khas. Orang ni belok ke kanan, orang ni belok ke kanan dan sebagainya. Tapi pada pandangan road safety nya dia tak kurang selamat. Sebab bila hijau saja, kita kemungkinan orang nak membelok ni, dia mengelamun ke apa, dia nampak hijau, dia pun jalan. Dan orang daripada depan langgar, berlaku pelanggaran sisi namanya. Dari segi keselamatan, better buat macam ni lah. Pergerakan daripada mula-mula daripada utara, kemudian selatan, timur dan barat, berasingan. Titik bercanggah atau conflicting point ialah titik di mana kemungkinan berlakunya pertemuan dua atau lebih kenderaan. Okay, so tengok conflicting point. Bila kita buat dua fasa tadi, akan berlaku conflicting point lah macam ni lah. Ini jenis point, conflicting point yang boleh berlaku lah. Kita ada dua diverging punya konflik, ada 8 diverging konflik, 8 merging konflik, 16 crossing konflik. Okay, kalau kita biarkan semua bergerak serentak, okay, ini yang berlaku. Ini di persimpangan crossroad. Yang saya cakap tadi kan di Belatan tak banyak. Kan itu notification saja ya. Okey. Kalau tengok dia ada berapa saja? Ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey.
Dia ada 2 diverging conflict, 2 merging conflict. Dia ada 4 diverging conflict, 4 merging conflict. Crossing macam tak ada. Weaving pun tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tapi dia ada 8 konflik saja. Itu sebab bulatan lebih selamat. Conflicting point dia lebih rendah. Okay. Ini soalan ini untuk crossroad, T-junction ada 9 conflict point. Roundabout ada 8 conflict point. Kalau kita buat study on conflict ni, kita tengok bulatan paling selamat. Okey, unsur-unsur dalam reka bentuk rambut syarat ini macam warm up, belum kita masuk lagi. Kita akan buat reka bentuk dan beberapa unsur-unsur ini yang kita akan kirakan. Okey. Masa antara hijau, ini I intergreen time, okey, tempoh merah semua all right time, aliran tepu S, masa pusingan optima, okey, C optima, masa hijau berkesan G, masa hijau sebenar jigsaw. Okey, masa hijau pamit. Okey, kita stop di sini dulu ya.